Audio dia agak slow. Okey, saya try lagi. Hello. Assalamualaikum. Okey ke? Okey. Okey, sama je lah audio dia. Saya dengar diri saya sendiri ni sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada rakan-rakan yang menonton saya pada malam ini di YouTube, Facebook, dua channel saya. Alhamdulillah, LTL dari Sungai Petani. Waalaikumsalam tadi yang bagi salam kat saya. Waalaikumsalam. Harudin Ghani, Tawon Endas NBA, Roslan bin Ali. Terima kasih Syaril. Syaril Hassan, selamat berpuasa, selamat berbuka puasa lah pada rakan-rakan kan. Okey, selamat buka puasa. Kemudian terima kasih kerana suara tak perjelas. Boleh lah kan. Kata nak jelas sangat pun agak payah juga sebenarnya. Okey, saya try lagi. Sayup je suara. Okey, saya try add another audio. Hello. Check 1 2, check 1 2. Apa audio dia agak sayup Okey, saya try. Saya cuba. Saya try. Kena kuatkan volume lah tuan-tuan Malam ni tak tahu audio dia agak sayup-sayup. Saya tak pasti kenapa suara dia agak sayup-sayup malam ni So hopefully hello, let's test 1 2, test 1 2. Kena buat macam ni kot. Kena buat macam ni baru dia okey. Kan? Kalau buat macam ni nampak gaya. Kan? Okey, tak apalah. Kita make do je apa yang ada kan. Okay. Terima kasih kerana share, like, subscribe kita punya channel pada malam ini. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Dekat dengan mic tu lah. Kena bawa dekat dengan mic macam ni. Okay, kena buat macam ni lah. Sebab malam ni channel saya dia kena buat macam ni kan. Kena buat macam ni pun okay. Alright, thank you yang komen. Terima kasih yang komen. Alright. Okay. Alright. Okay, thank you. Alright. So kita mula bercerita dengan beberapa isu malam ini insya-Allah. Pertama sekali kita akan berbicara tentang kemah besar, apa yang dimaksudkan dengan kemah besar, apa yang Rafizi maksudkan dengan kemah besar dan kenapa beliau tidak setuju dengan idea tersebut. Soalan-soalan itu. Kemudian Tajuddin mahu jaminan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Itu antara benda yang kita nak bawa malam ini. Dan sebelum itu saya tertarik nak bawa satu cerita sebenarnya. Berkenaan dengan bagaimana pada suatu masa dahulu, tak ramai yang tahu pada suatu masa dahulu tu tahun 2018. Tapi saya saja nak bawa cerita ni sebab orang yang ada dalam video ni dia bertanding dalam pemilihan parti kali ni. Jadi macam agak ralat saya katakan orang yang memukul Rafizi dituduh saya tak kata dia memukul dituduh memukul Rafizi tetapi dia mengaku bahawa dia memaki hamun Rafizi pada waktu itu. Kali ini dibenarkan bertanding walaupun setelah sebelum ini telah digantung keahliannya. Jadi macam ini yang berlaku So mari kita sama-sama saksikan video tersebut. Saya bawakan tahun 2018 semasa di Sabah tentang peristiwa ini. Dipukul di bahagian kepala di cabang Keningau, Sabah baru-baru ini akan disiasat. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang juga Presiden PKR. Kita nakkan investigation to be done. Sabtu lalu, Rafizi mendakwa beliau didatangi oleh seorang lelaki ketika meninjau proses pemilihan parti di cabang Keningau lalu diserang dan dipukul. Kejadian berkenaan berlaku pada kira-kira jam 4 petang dan turut disaksikan oleh orang ramai serta anggota polis yang dikawal. Bagaimanapun, Rafizi tidak mengalami sebarang kecederaan. Okay, so ini merupakan peristiwa yang berlaku pada waktu itu di mana di Keningau, Sabah, masa itu pemilihan parti di Sabah, satu individu dikatakan telah menyerang Rafizi
dan berlaku pergelutan dan sebagainya seperti yang disaksikan dalam video. Boleh carilah Rafizi diserang, bagaimana tingkap tu dirobek dan sebagainya, dan akhirnya beliau telah dikenal pasti dan telah digantung. Beliau telah dikenal pasti dan digantung. Kita baca ahli PKR sahkan digantung tapi nafi pukul Rafizi. Ini berita pada tahun 2018 pada 2018. Anggota PKR dan juga penyelaras Jawatan Undangan Negeri Lembah Jaya Daeng Muhammad Ridwan Bacok mengesahkan keanggotanya digantung parti buka kuasa semalam. Bagaimanapun Daeng menafikan dakwaan dia digantung kerana menunggu keputusan Mahkamah Kota Kinabalu bersabit dakwaan memukul naib presiden itu pada 2018 lalu. Sebaliknya Daeng berkata beliau didakwa di bawah Seksyen 509 atas kesalahan mendatangkan keaiban dengan mengeluarkan kata-kata kesat. Saya telah menerima surat pengesyoran pengantungan keanggotaan saya daripada Majlis Pimpinan Pusat dan pengantungan sementara di bawah Fasal 41 dari Lembaga Disiplin seperti ditularkan. Saya sudah pun berutus surat kepada Lembaga Disiplin menerangkan situasi dan fakta kes sebenar. Saya dan tegas menafikan tuduhan yang dilemparkan mengatakan bahawa saya telah didakwa di mahkamah atas tuduhan menyerang dan mencederakan Rafizi Ramli. Sebaliknya saya dituduh di bawah Seksyen 59 atas kesalahan mendatangkan keaiban dengan mengeluarkan kata-kata kesat. Okey. Ini merupakan fakta kes yang berlaku pada tahun 2018 di mana Rafizi diserang pada waktu itu. Dan bila Rafizi diserang pada waktu itu, beliau telah dikatakan dipukul. Kita tak tahu siapa yang pukul. Walaupun Daeng dikatakan dialah individu yang memukul tersebut, tetapi dia menafikannya dan didakwa mengeluarkan kata-kata kesat. Sewaktu itu Daeng adalah orang yang mengikut Zuraidah Kamarudin lah, senang cerita kan, adalah orang yang mengikut Zuraidah Kamarudin, dan dia masa itu mendatangkan kekacauan di kawasan pemilihan parti. Dan pada tahun ini beliau bertanding jawatan ketua cabang di Ampang. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan dan puan, kita dah tahu dah siapa orang yang kita kena tolak di Ampang ni. Okey, kita kena tahu orang yang kita nak tolak di Ampang. Siapa yang kita nak terima? Itu nanti saya akan cerita. Saya dah cerita dah, ramai yang dah tahu. Tetapi orang yang kita kena tolak di Ampang antaranya adalah Daeng. Okey, dia tak pukul Rafizi, itu satu hal. Tetapi dia menghina, mengamburkan kata-kata kesat kepada Rafizi. Kan? Mengamburkan kata-kata kesat kepada Rafizi pada masa itu, dia ikutlah bos dia kan. Sanggup buat apa saja, dia ingat dia paling berkuasa lah. Tapi bila kita tengok sekarang ini, tengok berkuasa ke tak berkuasa. Rafizi tetap jadi timbalan presiden, engkau tetap ada kat situ kan. Jadi kita kena ingat karma itu ada. Karma is a bitch kalau kita kan. Bukan apa kan, dia akan datang kepada kita dalam keadaan kita tak sangka-sangka. Alright. Itu merupakan apa yang berlaku pada tahun 2018 dan kita kena tahu apa yang menyerang kita, melanda kita, apa yang kita kena pastikan bahawa orang kita kena tolak dalam keadaan yang ada ini. Dalam masa yang sama, baru-baru ini Tajuddin mengatakan bahawa dalam mesyuarat MKT, mesyuarat kerja tertinggi UMNO, supaya ditetapkan bahawa jawatan Perdana Menteri itu harus ditetapkan kepada Ismail Sabri. Kerana apa dia tak nak berlaku macam yang berlaku dekat Johor itu? Apa yang berlaku kat Johor itu? Dia kata, yelah kita letak Hasni sebagai Menteri Besar, tiba-tiba jadi orang lain jadi Menteri Besar. Si On tu jadi Menteri Besar. So dia kata kita tak nak berlaku jadi keadaan demikian. So kita nak betul-betul. Kalau Ismail Sabri lah. Kan? Kita tak nak jadi poster boy je. Poster boy dengan kata muka dia kita letakkan jadi bakal Perdana Menteri, tapi bila betul-betul dah menang, akhirnya tak letak dia jadi Perdana Menteri. So dia orang tak nak jadi macam tu. Dia orang tak nak jadi macam tu. Jadi disebabkan oleh itu kita rasa bahawa amat perlu, bukan kita, Tajuddin merasakan bahawa amat perlu UMNO mengatakan bahawa Ismail Sabri lah bakal jadi Perdana Menteri. Tak ada orang lain, kena Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Jadi itu merupakan yang mereka nak bawa lah, mereka nak bawa dalam pilihan raya yang akan datang ini. So dia nak jual awal-awal lah, mereka nak jual tentang perkara ini. Okey, saya tak buat hati lagi ni. Sebab audio saya macam slow. Tak ada tu je. Tak apalah. Okey. So dalam keadaan ini tuan-tuan, kita kata kita perlu
bersedia untuk menghadapi pilihan raya yang akan muncul tak lama lagi ni. Dan menurut dakwaan UMNO bahawa mereka tidak mahu menunggu terlalu lama disebabkan mereka tidak mahu Rafizi bersedia. So hari ini merupakan lawatan ataupun tour pertama Rafizi di Batu Pahat. Terima kasih kepada Abang Malik yang saya buat kontroversi dengan dia dulu di Batu Pahat. Hari ini beliau menganjurkan, bukanlah beliau menganjurkan, mungkin beliau salah seorang yang terlibat dalam penganjuran program Rafizi ini. Namun begitu, satu perkara yang agak saya sebut malam tadi berkenaan dengan kemah besar yang disebut oleh Amanah, bagaimana mereka hendak membawa kemah besar ini dalam pilihan raya yang kali ini. Dan apa komentar Rafizi dan kenapa beliau tidak bersetuju dengan kemah besar, idea kemah besar ini. So kita bacakan dulu kenyataan daripada Salahuddin Ayub berkenaan dengan perkara ini. Dia kata, menurut Salahuddin Ayub, kemah besar formula terbaik kalahkan UMNO pada PRU ke-15. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub semalam mengatakan pertemuan tertutup bersama pimpinan Amanah Kedah bagi membincangkan masa depan parti tersebut dalam landscape politik Malaysia. Antara topiknya adalah berkisar dengan kemah besar. Formula terbaik kalahkan UMNO pada PRU ke-15 yang akan datang. Bercakap kepada pimpinan parti, Salahuddin berkata, pendekatan politik yang lebih matang perlu kepada dijelmakan oleh setiap pimpinan yang ada, tidak kira sama ada mereka merupakan pimpinan peringkat nasional, negeri ataupun kawasan. Seperti mana yang telah diluluskan dalam retreat Pakatan Harapan di Port Dickson, Amanah perlu mengambil tanggungjawab menjadi tulang belakang kepada penyatuan semua parti ketika mengalahkan UMNO BN pada PRU 15 yang akan datang. PH perlu kepada satu gabungan yang baru yang menghimpunkan parti-parti lain bagi membentukkan satu kekuatan untuk bertemu dengan BN. Oleh itu, kemah besar perlu dilaksanakan secara serius sekiranya parti betul-betul mau mengalahkan BN pada PRU 15 yang akan datang. Ketetapan Port Dickson pada 9 April 21 mengembleng kekuatan seluruh blok pembangkang mengambil pendirian yang terbuka untuk berunding dan bekerjasama di bawah konsep kemah besar berdasarkan agenda reformasi dan kepentingan rakyat. Selain 4 parti komponen PH, kini dalam blok pembangkang adalah Parti Warisan, Parti Pejuang, Parti PSB Muda dan juga Bebas. Selepas pilihan Melaka, Sarawak dan Johor menyaksikan PH dan Perikatan Nasional tumbang di tangan UMNO, kita kata. Dan kekalahan itu merupakan syarat yang jelas kepada semua parti yang ingin mengalahkan UMNO. Hanya kemah besar yang dapat memberikan kemenangan kepada PH dan pemanti bakang yang lain apabila bertemu dengan UMNO BN pada PRU ke-15 yang akan datang. Jadi kita dapat saksikan bahawa peristiwa berkenaan dengan kemah besar ini ataupun perbincangan dengan kemah besar ini dibawa melalui, dia kata, ini adalah perbincangan di Port Dickson, telah dipersetujui di Port Dickson. Namun begitu, adakah satu kemah besar ini satu strategi yang betul? Satu strategi yang boleh kita gunakan? Satu strategi yang mampan, kita kata. So berkenaan dengan perkara ini, hari ini semalam Mahathir mengatakan bahawa pejuang perlu nak championkan kalau sekiranya parti-parti nak bergabung, nak melawan nak melawan BN, dia kata. Pejuang pula. Amanah kata dia nak ke depan. PKR pun kata dia nak ke depan. DAP pun kata dia nak ke depan. Akhirnya siapa nak ke depan, tuan-tuan? Lepas ni kalau bersatu jadi pembangkang, bersatu pun nak join kita. Saya kata soalan saya, siapa nak jadi pembangkang, tuan-tuan? Siapa nak jadi Perdana Menteri kalau kita menang? Kalau hanya objektifnya nak upsetkan UMNO, soalan saya, siapa nak jadi Perdana Menteri? So akhirnya soalan kita tentang siapa jadi Perdana Menteri atau Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri itu tak terjawab. Sebab kita kata, kenapa tak terjawab? Kalau sebelum ini Mahathir pun tak nak Anwar jadi Perdana Menteri, apa jaminan kita yang sekarang ni dia nak Anwar jadi Perdana Menteri? Sedangkan yang bertulis itu pun boleh dia sailang, dia putar belit, dia kata kemudian lepas APEC lah, hujung tahun lah, habis penggal lah. Kalau tu dia boleh, yang ini yang bertulis, tuan-tuan. Apa jaminan kali ini benda tu tidak akan berlaku? Tak ada jaminan. Kalau Tajuddin tanya MKT tadi, apa jaminan Ismail Sabri jadi Perdana Menteri? Soalan saya, apa jaminan benda ini boleh berlaku, tidak akan berlaku lagi di mana Mahathir khianat? Apa jaminan? Tak ada jaminan. Jadi kalau tidak ada jaminan, kenapa kita masih berpegang dengan perkara sebegini? Kenapa kita masih berpegang dengan takhyul sebegini? Kenapa kita masih berpegang dengan cerita sebegini? So ini penjelasan Rafizi daripada dapatan dan kajian. Kenapa perkara kemah besar ini sebenarnya tidak sepatutnya menjadi pilihan kita. Dan kita kena bergerak sendiri untuk kita nak jadi pilihan kita. Ini penjelasan Rafizi. Saya share. Taufik tanya soal gabungan, pandangan saya cukup jelas. Dan pandangan itu adalah berdasarkan kajian. Bukan berdasarkan kepada saya nak macam mana. Kita melalui 4 pilihan raya negeri dan kita ada data yang cukup untuk mengesahkan hipotesis demi hipotesis.
semasa di Sarawak, kita ingat itu soal kekuatan parti-parti tempatan. So, tak apalah, jadi itu hipotesis kita kan. Masuk Melaka, hipotesis kita ialah itu bangkangan kepada beberapa kesilapan kita di awal pilihan raya, termasuklah mengambil beberapa watak yang memang orang tak suka kan. Tapi dalam pilihan raya negeri Johor, saya boleh sebut ini kepada semua yang hadir ni, kebanyakannya terlibat dalam pilihan raya negeri Johor kan. Dari segi gerak kerja dan juga cara saudara-saudari berkempen semua, sebenarnya jauh lebih baik, lebih tersusun. Kalau tengok sepanjang pilihan raya negeri Johor itu, jarang ada kesilapan taktikal yang kita buat. Tak ada kontroversi, semua berjalan dengan baik. Cuma bila kita semak menjelang 2-3 hari itu, saya pun terkejut. Dia tanya tuan saya, kita buat pertama dalam 10,000, tak sangka bila PKR dan PH ni hanya boleh dapat 10% daripada pengundi atas pagar. 10%. Masa itu kali pertama ialah lebih kurang 40% kata dia tak buat keputusan. Dalam 30% kata dekat 20 lebih lah kata UMNO bersatu dalam rendah sikit, 20 lebih juga macam itu, tak sampai 20 lebih lah, 11. PKR dan PH 10. Maka kita cuba kali kedua dan ketiga, kita kata kalau kita buat sekali lagi, tapi jangan bagi pilihan untuk dia, tak ada pilihan. Maksudnya dia kena memilih juga daripada 3 parti ni kan. Yang kita nampak ialah pengundi yang atas pagar tu yang kata dia belum buat pilihan, dia memindahkan undi dia kepada UMNO dan Bersatu. Maksudnya bila kita buat simulasi begitu dan kita tanya, akhirnya sampai 40,000 orang pengundi atas pagar. Bila kita buat begitu, mereka memindahkan undi dia kepada Bersatu dan UMNO. PKR dan PH ni tak berubah, 10% macam tu je. Masa tu kita dah tahu dah 2 hari sebelum pilihan raya. Maka kita semak lagi dan semak lagi kan. Okey. Ini nak menjawab soalan Taufik, kenapa saya tak bersetuju kemah besar. Dapatan menunjukkan bahawa ada pandangan pengundi atas pagar biasa, ketiga-tiga parti ni sama, tak boleh pakai. Susah ke tak? UMNO jangan syok sangat. Dia mungkin rasa dia menang. Pengundi atas pagar kata semua tak boleh pakai, tiga-tiga. UMNO PN ke, Bersatu PN PAS ke, PKR PH ke, semua ini hanya untuk kepentingan dia saja. Dia naik jadi kerajaan ke, wakil rakyat ke, hidup aku tak ubah pun, sama macam ni je. Ini suara yang dizahirkan oleh rakyat Johor kan. Dan memang betul, pergilah cakap dekat mana-mana pun, orang biasa fikir macam itu. Jadi bila keadaan macam tu, ini kita berbahaya. Bila keadaan begitu, terutamanya di kalangan pengundi Melayu, dia menolak UMNO. Dia kata yalah, kita UMNO ni sama lah, dulu sampai sekarang tak berubah, rasuah semua. Pengundi Melayu yang menolak rasuah dulu dalam 2018, dia mengundi kita. Sekarang sebab dia kata PKR, PH, UMNO, PN Bersatu ni semua sama, aku tak nak UMNO, memang dia rasuah, Najib semua ni rasuah. Tapi tak apalah, aku bukan minat sangat PN apa, tapi tak apalah, bagi je lah kat dia. Itu yang berlaku di Johor. Dan kita ada sedikit lagi masalah kerana pada ketika itu jugalah akan timbul sentimen yang Bersatu dan PAS akan mainkan bahawa baik bagi undi kat kami, sebab kalau bagi undi kat PKR atau Amanah itu ada DAP. Itu yang berlaku. Jadi sebab itu kalau kita ambil pendekatan kemah besar kan, maksudnya tiba-tiba kita bergabung dengan Bersatu kan, bayangkan pengundi yang beralih kepada Bersatu dalam pilihan raya Johor tu sebenarnya dia bekas pengundi PH. Dia bukan pengundi PN, dia pengundi PH dulu 2018. Dan dia beralih kepada PN tu kerana mereka termakan dan juga percaya kepada sentimen yang dimainkan oleh PAS dan Bersatu bahawa paling kurang kami tak ada DAP. Macam mana pula satu cabut satu boleh jadi dua? Kerana dia lari daripada PH tu atas sentimen itu. Jadi kalau digabungkan, besar kemungkinan mereka tak kekal dengan PN dan PH. Dia lari daripada PN.
tak pasal-pasal bagi PN menang lagi besar. Sedangkan daripada tahun 2018 sampai sekarang, dia sebenarnya tak menang-menang, dia tak dapat tingkatkan sokongan. Jadi itu yang saya agak kritikal mengenai soal khemah mustahil. Kerana bagi saya, dia jalan singkat yang belum diuji dan ada tanda-tanda bahawa ia sebenarnya berbahaya kerana pengundi yang beralih kepada PN itu ialah pengundi PH yang merasakan tiga-tiga parti tak ada beza, dan dalam simulasi kalau mereka perlu memilih, mereka memilih PN dan PN, dia tak pilih PH. Jadi kalau gabungkan ini, dia ada potensi, dia jadi macam magnet kutub utara lawan kutub utara, dia menolak, dia bukan bercantum kan. Jadi ini soal-soal yang pendekatan saya agak berbeza daripada pimpinan yang lain. Saya tak kira soal strategi. Bagi saya, saya dilatih sebagai engineer dan juga accountant. Bagi saya, perkara itu, hipotesis itu mesti dibuktikan dahulu, mesti ada sedikit data dan juga bukti untuk membantu kita. Dia tak boleh nak kata pakai ini strategi buta ni, memang masuk dalam longkang kan. Jadi atas sebab itu, bagi saya, berdasarkan pilihan raya negeri Johor, kita juga tahu bahawa UMNO masih lagi belum mendapat kembali sokongan. Yang berlaku sekarang ialah pengundi PH dalam PRU 2018 dahulu, dia agak kecewa dengan PH. Jadi dia macam suam-suam kuku. Yang tak suka tu tak suka, dia beralih. Tapi banyak yang lain tak nak keluar, sebab dia rasa buat apa aku dah dulu undi dia orang, buat apa, tengok, mengecewakan. Jadi sebab itu strategi yang lebih baik ialah serampang dua mata, kita tarik balik pengundi yang beralih daripada PH kepada PN, tarik yang itu. Pada masa yang sama, kita naikkan semangat, bakar semangat supaya kita boleh lonjakkan kadar keluar undi. Kalau kita boleh lonjakkan kadar keluar undi 45%, dan kita juga boleh dapat 45%, tarik balik sokongan atas pagar yang dah beralih kepada PN, sebenarnya kita akan connect dengan UMNO Barisan Nasional dalam 3 penjuru. Soalnya ialah kita tak ada masa. Kalau pilihan raya umum tinggal 3-4 bulan lagi, masa kita singkat. Sebab itu kita kena cepat-cepat habiskan pemilihan parti, cepat-cepat tumpu kepada rakyat. Dan sebab itu saya dengan Izzah buat keputusan, saya kena ambil tanggungjawab dalam parti sekarang. Izzah sementara saya duduk sibuk berkempen dalam parti, dia kena ambil sepenuh tanggungjawab untuk gerakan Ayuh Malaysia. Dia tak payah bertanding. Kerana dia osok lah, dia main osok. Siapa punya tugas sekali kan? Sebab kita kena jalan sekaligus, mengambil kira bahawa pilihan raya umum cukup dekat. Jadi saya harap jawab dengan baik. Itu yang kami tawarkan dalam pilihan raya dan pemilihan parti kali ini. Hala tuju, kaedah yang jelas. Jadi kalau saudara-saudari pilih yang ada kat depan ini, insya-Allah kita tahu ke mana parti akan pergi. Lagi laju kita buat kerja, lagi hebat kita buat kerja, lagi dekat kita dengan matlamat. Cuma kita kena ingat, kita hanya ada 3-4 bulan sahaja. Jadi lagi cepat kita boleh buat kerja, insya-Allah kita boleh tutup jurang yang ada sekarang. Wallahualam. Itu tadi kita dengar apa yang Rafizi katakan mengenai kemah besar. Dia kata kalau sekiranya ada usaha, ada ura-ura kata nak buat kemah besar, itu boleh, tak ada masalah. Tapi datanglah dengan data, datanglah dengan bukti. Itu yang saya nyatakan sebelum ini. Bawalah fakta, bawalah kajian kenapa kemah besar itu lebih baik. Tetapi kajian Rafizi sendiri mengatakan tadi bahawa sekiranya terdapat kemah besar yang berlaku, rakyat bukannya berpindah kepada kita. Mula-mula dia sebenarnya pengundi PN itu adalah pengundi daripada Pakatan Harapan dahulu. Itu kita kena faham. Kemudian apabila mereka kecewa dengan Pakatan Harapan, mereka pergi kepada Bersatu. So kira kalau kita bergabung dengan Bersatu, kemungkinan besar mereka tak akan pergi kepada kita. Mereka akan pergi kepada PN. Ini yang saya nyatakan sebelum ini. Jangan kita ingat 1+1 jadi 2, dia tak jadi macam tu.
Macam saya kata, kalau sekiranya sebelum ini, katakanlah Bersatu dapat 1,000, PKR dapat 1,000, BN dapat 1,500, maka BN menang. Kita kata kalau kita gabung dengan Bersatu, 1,000 campur 1,000, kita menang sebab kita dapat 2,000. Dia tak jadi macam, dia bukan macam tu formula pilihan raya, tuan-tuan. Dia undi PN sebab dia protes dengan BN. Tetapi dia tak nak undi PH atas sentimen-sentimen tertentu. So the moment kita bergabung, dia akan undi BN balik. Bukan semua, tetapi kalau kita buat kajian dan dapatan dalam Rafizi, itu yang dia nyatakan. Jadi daripada situ, kenapa kita membuat konklusi bahawa sekiranya bergabung, kita boleh menang? Atas formula apa? Tak ada formula. Dia main agak-agak aja. Itu dia kata tadi, macam orang buta, jalan-jalan-jalan, strateginya masuk ke dalam longkang, jatuh dalam longkang. Itu je strategi dia. But point is, tuan-tuan, tak apalah, ini merupakan perbezaan pendapat daripada segi kaedah bagi saya. Dia bukan perbezaan pendapat daripada segi prinsip. Cuma saya mempersoalkan lah. Okey, kalau dia kalau kita menang, katalah kita berjaya menyekat Barisan Nasional dengan kaedah ini, katakanlah siapa akan jadi Perdana Menteri? Kan? Amanah nak dua kali jadi Perdana Menteri, PKR pun nak Perdana Menteri, Bersatu pun nak jadi Perdana Menteri, Pejuang pun nak dia jadi Perdana Menteri. Akhirnya tak ada siapa yang ada majoriti. Bila tak ada siapa majoriti, dia akan buat asal balik asal lagi. Dia akan jadi macam 2018 balik. Penentuan kerajaan itu tak stabil lagi sekali. Jadi biar kita menang di atas kekuatan kita sendiri. Rafizi sebut sebenarnya masa bergabung dahulu jangan bawa Bersatu masuk dalam Pakatan Harapan, tapi kita bawa juga. Nak buat macam mana? Sebab ada orang anggap kena bawa masuk dalam Pakatan Harapan. Kita nak kata macam mana? Tapi poinnya, itu saya kata tuan-tuan, malam ni poin tak banyak, saya cerita tak panjang malam ni. Cuma saya nak bawa apa yang Rafizi sebut tentang kemah besar. Dan saya harap kita jelas bagaimana sebenarnya apa usaha Rafizi dan Nurul Izzah. Nurul Izzah ni, itu orang kata pepatah Confucius pernah kata kan, when a wise man points to the moon, an idiot examine his finger. Orang duk tunjuk bulan, tapi dia duk sibuk dengan jari orang yang menunjuk tu. Itu kata orang yang duk mengkritik Izzah dan dan Rafizi ni, sebenarnya dia tak nampak the long term. Dia tak nampak bagaimana bagaimana kaedah kita nak membina kekuatan kita sendiri untuk membentuk kerajaan yang stabil, yang tanpa perlu kepada Bersatu, Pejuang, warisan PSB dan sebagainya. Tak perlu. Kita boleh dan kita mampu, insya-Allah. Saya akan mula tour saya hari Isnin ini ke Sibu, kemudian saya akan pergi ke Bintulu, Hulu Rajang, kemudian saya akan pergi ke Miri sebelum saya balik, dan kemudian saya akan meneruskan perjalanan saya di Limbang dan Lawas untuk tour saya berkenaan dengan pemilihan parti dan juga menghadapi pilihan raya PRU kali ini, insya-Allah. Jadi daripada situ, insya-Allah kalau siapa yang rasa ingin nak membantu usaha kita ini, insya-Allah boleh menghubungi 014-640-2434. Saya mohon tuan-tuan, ini semua dana sendiri, ini semua usaha sendiri, ini semua tenaga saya sendiri. Ya, saya digantung, betul. Saya digantung. Tetapi kalau saya tak buat untuk negeri saya ini, siapa nak buat, tuan-tuan? Kalau saya tak buat untuk negeri saya ini, siapa yang nak buat? Itu je persoalan kita, insya-Allah. Saya harap tuan-tuan bersama dengan kita, membantu kita, insya-Allah, untuk menjayakan misi kali ini. Kita tawan Malaysia, kita tawan Sarawak, kita ubah dan reform negara ini menjadi negara yang lebih baik, insya-Allah. Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.